Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini cikgu akan mengajar kamu tentang kata nama khas. Okay, kita tengok video. Okay, pertama sekali kita tengok apa itu kata nama khas. Okay, apa itu kata nama khas? Okay, kata nama khas ialah kata nama yang digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda, sama ada benda tersebut bernyawa ataupun tidak bernyawa secara khusus. Okey, dia ni adalah nama yang kita sebut terhadap nama yang kita gunakan untuk memanggil sesuatu yang bernyawa ataupun tidak bernyawa secara khusus. Okey, kita tengok dulu. Okey, benda bernyawa ni merujuk kepada manusia, haiwan, manakala benda tidak bernyawa ni merujuk kepada nama tempat, bangunan, judul buku ni adalah tajuk buku dan sebagainya. Okey, kita tengok dulu. So, cikgu terangkan lebih lanjut. Okey. Kita tengok dulu contoh kata nama khas. Okey, cikgu dah pecahkan dekat sini. Okey, satu benda hidup iaitu manusia dan juga haiwan, dan juga yang kedua benda tak hidup. Okey, benda tak hidup ni seperti yang cikgu cakap tadi lah. Okey, tempat, okey, nama jalan kan, nama judul buku dan sebagainya. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, mula-mula kita tengok benda hidup. Okey, kita tengok benda hidup terlebih dahulu. Kita tengok benda hidup. Okey. Yang pertama sekali, okey, kita tengok contoh dia. Okey, contoh kata nama khas. Okey, kata nama khas ni adalah nama panggilan yang khusus yang khusus untuk dia. Okey, contohnya benda hidup. Okey, untuk manusia. Okey, contoh kata nama khas ni nama orang. Okey, apa sahaja nama orang itu adalah kata nama khas. Maknanya khusus untuk dia sahaja. Pak Cik Abu contohnya. Okey, boleh faham? Okey, Pak Cik Abu. Okey, guru besar. Okey, maknanya khas kepada guru besar. Okey, Dr. Mimi. Okey, kita letakkan nama dia. Okey, si belang. Okey, si belang ni kita rujuk kepada kucing ataupun harimau. Seterusnya sang kancil. Okey, sang kancil ni, okey, kenapa sang kancil ni kata nama khas? Okey, biasanya dalam cerita bila kita letak sang kancil, kita merujuk kepada kancil itu sahaja. Boleh faham? Okey, burung murad. Okey, nama-nama burung. Okey, benda tak hidup. Okey, kereta proton. Okey, van sekolah, kampung baru. Okey, pokok teratai. Okey, sekejap Okey, tak nampak. Okey, bangunan tabung haji dan juga limau kasturi. Okey, mungkin kamu masih lagi keliru kan? Okey, apa beza kata nama khas dengan kata nama am? Okey, kata nama khas ni, okey, kita sebut dia secara khusus. Okey, kita khusus kepada dia. Okey, benda tu dia ada banyak jenis, tapi kita khususkan kepada dia. Okey, boleh faham? Kata nama am ni dia secara umum. Kata nama khas dia secara khusus. Okey, contoh kita tengok tadi Pak Cik Abu. Okey, betul. Pak Cik Abu ni adalah secara khusus. Yang tak khususnya apa? Mungkin kita letak Pak Cik. Okey, Pak Cik ni mungkin tak khususkan. Pak Cik. Okey, Pak Cik ni ada banyak. Okey, Pak Cik Abu, okey, kita dah khusus kepada dia sahaja. Okey, untuk lebih faham kita tengok perbezaan. Okey, kita tengok perbezaan ataupun contoh kata nama khas dan juga kata nama am. Okey, kita cuba buat perbandingan supaya kamu lebih faham. Okey, kita tengok dulu dia tulis. Okey, kata nama am ni adalah secara umum. Okey, kita panggil dia secara umum. Okey, kata nama khas ni kita panggil dia secara khusus. Okey, kita khususkan dia kepada jenis-jenis apa ataupun secara lebih jelas. Okey, sekejap lajunya.
tengok. Okey, contoh kata nama am. Okey, contoh kata nama am, bangunan. Okey, bangunan ni secara umum Okey, bila sebut bangunan, bangunan tu banyak kan, yang mana satu kita tak tahu, betul? Okey, secara umum. Maknanya secara keseluruhannya kita panggil bangunan. Okey, bila sebut bangunan, semua orang tahu. Bangunan tu bentuknya macam mana, betul? Okey, bangunan ni pun juga banyak, betul? Dia umum. Okey, bila kita nak jadikan dia kata nama khas, okey, kita kena letak bangunan apa? Okey, bangunan tabung haji contohnya. Okey, bangunan tabung haji ni, okey, dia dah jadi khusus. Okey, bangunan ni dia besar contohnya, betul? Okey, dia besar. Okey, bila kita nak spesifikkan dia, nak jadikan dia lebih khas, okey, lebih khusus. Okey, kita pergi kepada bangunan tabung haji. Okey, kita boleh tunjuk. Okey, itu adalah bangunan tabung haji. Okey, boleh faham? Okey, basikal. Okey, contoh basikal. Bila sebut basikal ni kan, okey, dia banyak sangat, dia umum. Basikal, betul? Okey. Tapi basikal ni ada bermacam-macam lagi. Okey, bila kita letak basikal lajak. Okey, basikal lajak ni, okey, kita tahu bentuk basikal lajak sekian-sekian, betul? Okey, digunakan untuk sekian-sekian. Kita lebih jelas lagi, betul? Okey, jadi basikal lajak adalah kata nama khas. Okey, contoh seterusnya, cikgu. Okey, cikgu Okey, bila sebut cikgu ni, okey, dia banyak, betul? Okey, dia umum, betul? Okey, dekat sekolah Tenggara 4 pun ramai cikgu. Dekat Tenggara 2 pun ramai cikgu, betul? Okey, bila kita letakkan Cikgu Munir, okey, kita jadikan dia Cikgu Munir, okey, dia sudah menjadi kata nama khas. Dia telah pun dikhususkan kepada Cikgu Munir sahaja. Boleh faham? Okey, bila kamu datang sekolah, okey, saya nak jumpa cikgu. Okey, orang akan tanya, cikgu mana? Betul? Cikgu yang mana satu? Betul? Okey, sebab cikgu tu terlalu umum. Okey, kamu pun khaskan, kamu pun khususkan dia. Okey, kamu lebih detail lagi. Okey, kamu cakap, okey, saya nak jumpa dengan Cikgu Munir. Okey, jadi kita boleh tunjuk yang mana satu. Okey, Cikgu Munir, okey, ada dekat kantin tengah makan contohnya. Boleh faham? Okey, kita boleh jelaskan dengan cepat ataupun dengan tepat. Okey, seterusnya kucing. Okey, kucing banyak, betul? Okey, dekat tepi jalan pun banyak, dalam hutan pun banyak, dekat kawasan perumahan pun banyak. Okey, jadi kucing. Okey, kucing ni dia umum Okey, nama dia tu sangat luas. Okey, banyak sangat kucing. Okey, bila kita letak si tompok, okey, mungkin kucing tu rumah kamu saja yang kamu panggil si tompok. Okey, mungkin rumah jiran kamu, okey, dia panggil si belang. Betul? Okey. Jadi kamu dah khususkan nama dia si tompok. Boleh faham? Okey, seterusnya kita tengok perkataan kampung. Okey, kata nama amnya kampung. Okey, kampung ni banyak, betul? Okey, dalam Malaysia ni tak terkira bilangan kampungnya. Boleh faham? Okey, bila sebut kampung durian runtuh, okey, automatik kamu pun dah dapat tunjuk yang mana satu kan. Okey, dah lebih spesifik. Kamu pun boleh faham. Okey, kampung durian runtuh. Dalam cerita Upin dan Ipin. Boleh faham? Okey, jadi kamu boleh nampak dengan lebih jelas bila kita khaskan dia, kita khususkan dia. Okey, daerah. Okey, sebuah daerah di negeri Johor telah pun dilanda banjir. Okey, daerah yang mana satu? Banyak daerah, betul? Okey, dia terlalu umum. Jadi, kita khususkan dia, okey, daerah Mersing. Okey, automatik dia akan jadi kata nama khas. Okey, dia telah pun menjadi lebih khusus. Boleh faham? Okey, pisang. Pisang apa? Kan? Kamu nak pisang apa? Pergi kedai, pakcik, saya nak pisang. Okey, nak pisang apa, dek? Okey, dia tanya kan. Okey, saya nak pisang berangan. Kat sini tak ada. Boleh faham? Okey, sebab pisang tu dia terlalu umum. Okey, jadi kita tak boleh nak describe, kita tak boleh nak tentukan yang mana satu, kan? Okey, sebab dia digunakan secara meluas, pisang. Okey, jadi kita tentukan. Okey, kita pergi ke kedai, makcik, saya nak pisang emas. Okey, ada, dek. Okey, jadi dia boleh tentukan terus. Boleh faham? Okey, jadi dia lebih khusus. Okey, tambahan. Okey, ini tambahan Okey, kata nama am, okey, bila kita nak mengeja perkataan tersebut, kita guna huruf kecil. Boleh faham? Okey, bangunan. Okey, bangunan ni cikgu eja huruf besar sebab dia automatik. Cikgu tak ingat nak betulkan. Okey, sebab bila dekat telefon kita tulis permulaan dia akan pergi huruf besar. Okey, bangunan huruf kecil. Okey, bila sebut bangunan tabung haji dah jadi huruf besar. Okey, basikal pun huruf kecil sebenarnya. Okey, bila sebut basikal lajak dia sudah menjadi huruf besar. Boleh faham?
Okey, jadi nak bezakan kata nama am dengan kata nama khas, kata nama am ditulis menggunakan huruf kecil kecuali pada awal ayat. Okey, macam ni kamu anggaplah macam dekat awal ayat Okey, bangunan. Okey, bangunan tu hadir dekat awal ayat, dia ditulis dengan huruf besar. Kalau di tengah ayat, dia perlu ditulis dengan huruf kecil. Okey, kata nama khas pula, okey, mesti ditulis dengan huruf besar. Tak kiralah di pangkal ayat, di permulaan ayat, di tengah ayat ataupun di mana-mana sahaja, dia perlu ditulis dengan menggunakan huruf besar. Okey, boleh faham semua? Okey, cikgu harap semua dah jelas. Okey, kita pergi kepada slide yang seterusnya. Okey, latihan. Okey, untuk kata nama ni kamu kena bezakan kata nama am dengan kata nama khas sahaja. Okey, bila kamu dah boleh bezakan kata nama am dengan kata nama khas, okey, jadi kamu boleh selesaikan tugasannya. Jadi kita tengok tugasannya. Okey, latihan. Okey, ini adalah latihan Okey, jadi cikgu nak kamu salin semula petikan ni. Okey, lepas kamu dah salin, okey, cikgu nak kamu tengok senaraikan arahan dia. Senaraikan kata nama khas yang terdapat dalam petikan. Okey, kamu baca, kamu kenal pasti mana satu kata nama khas. Okey, cikgu nak kamu keluarkan. Okey, kamu tulis dekat bawah dia. Okey, nombor 1 apa kata nama khas yang kamu jumpa. Sebanyak mungkin yang kamu jumpa. Kalau kamu jumpa 10, tulis 10. Boleh faham? Okey, senaraikan balik dekat bawah. Okey, dan juga untuk memudahkan, mungkin kamu boleh garis dalam petikan tersebut Okey, kamu garis. Okey, barulah kamu tulis di bawah. Okey, boleh faham? Okey. Jadi dekat sini cikgu tutup kamera cikgu. Okey, untuk memberikan kamu melihat secara secara penuh dia punya latihan ni. Okey. Jadi ini adalah petikan penuh. Okey, cikgu nak kamu salin semula dalam buku latihan ataupun dalam kertas. Okey, lepas tu kamu gariskan kata nama am terdapat dalam petikan dan juga kamu salin semula. Kamu keluarkan kata nama khas tersebut di bawah dia, tulis nombor 1 sehingga berapa yang ada. Boleh faham? Okey, bila dah selesai, okey, ambil gambar tugasan yang telah kamu lakukan. Okey, hantar kepada cikgu sebelum waktu asar. Okey, boleh faham semua? Okey, jadi apa-apa pertanyaan boleh terus berhubung dengan cikgu Okey, itu sahaja daripada cikgu. Okey, sekian, terima kasih.